Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan memulakan pelajaran sains tingkatan 3 kita, dan bagi memulakan kelas ini, cikgu akan memperkenalkan diri cikgu, iaitu nama cikgu Muhammad Khairul Nizam bin Harun, boleh panggil Cikgu Nizam. Dan sebagai pengenalan, dalam sains tingkatan 3 ini, dalam subjek ini mempunyai 10 bab yang perlu dihabiskan dalam tempoh 9 bulan sehingga September 2021, dan dijangkakan peperiksaan PT3 akan diadakan pada Oktober 2021 atau awal November 2021 bergantung kepada keadaan semasa. Dan kandungan 10 bab yang akan dipelajari dalam tingkatan 3 ini adalah seperti berikut. Yang pertama, bab 1, rangsangan dan gerak balas. Bab yang kedua, respirasi. Bab yang ketiga, pengangkutan. Bab yang keempat, kereaktifan logam. Bab yang kelima, termokimia. Bab yang keenam, keelektrikan dan kemagnetan. Bab yang ketujuh, tenaga dan kuasa. Bab yang ke-8 adalah keradioaktifan. Bab yang ke-9, cuaca angkasa lepas. Dan yang terakhir adalah bab yang ke-10, penerokaan angkasa lepas. Jadi pada hari ini kita akan memulakan kelas sains tingkatan 3 kita dengan membincangkan bab yang pertama, iaitu rangsangan dan gerak balas, dalam subtopik yang pertama 1.1, iaitu sistem saraf manusia. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita, sistem saraf manusia, perlu diingatkan, semua murid-murid perlu menyediakan 2 jenis buku seperti berikut. Yang pertama adalah buku nota sains yang bersaiz panjang, dan buku yang kedua adalah buku latihan sains juga yang bersaiz panjang. Okey, buku nota sains ini digunakan untuk menuliskan nota ringkas selepas berlakunya pengajaran dan pembelajaran. Manakala buku latihan sains pula akan digunakan untuk menjawab soalan-soalan latihan yang akan diberikan selepas proses PD-PC dilangsungkan. Okey, jadi sekarang kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan memasuki bab yang pertama, iaitu rangsangan dan gerak balas. Jadi apa yang akan kita pelajari dalam bab yang pertama ini berkaitan dengan rangsangan dan gerak balas? Okey. Dalam tajuk rangsangan dan gerak balas ini, 2 perkataan ini perlu kita perhatikan, iaitu yang pertama rangsangan dan yang kedua adalah gerak balas. Apakah yang dimaksudkan dengan rangsangan? Rangsangan di sini bermaksud sesuatu yang boleh dikesan oleh manusia ataupun hidup-hidupan, dan apabila dia boleh dikesan oleh organisma hidup, maka itu dikatakan sebagai rangsangan. Manakala gerak balas pula bermaksud tindak balas. Tindak balas yang dilakukan oleh organisma hidup terhadap sesuatu rangsangan yang dikesan. Jadi apa yang akan kita pelajari dalam tajuk ini adalah berkaitan dengan bagaimana manusia dan juga organisma hidup yang lain melakukan tindak balas, melakukan gerak balas terhadap sebarang unsur-unsur yang menyebabkan
rangsangan terhadap sesuatu organisma hidup itu. Jadi kita akan lihat bagaimanakah proses gerak balas dan rangsangan itu dijalankan oleh setiap organisma hidup. Jadi seterusnya, dalam tajuk ini, sistem yang akan melaksanakan semua proses rangsangan dan juga gerak balas daripada organisma hidup ini akan dilakukan oleh satu sistem yang dipanggil sebagai sistem saraf manusia. Jadi ini adalah merupakan subtopik yang pertama, sistem saraf manusia yang berfungsi untuk mengawal dan mengkoordinasikan sistem di dalam badan. Jadi sistem saraf manusia ini akan melakukan suatu koordinasi ataupun kawalan terhadap sistem di dalam badan. Antara sistem yang akan dikawal, contohnya penglihatan, pemikiran, pergerakan badan, mengawal fungsi-fungsi organ di dalam badan, dan juga mengekalkan keseimbangan persekitaran di dalam badan manusia itu sendiri. Jadi, daripada sini kita dapat melihat bahawa sistem saraf manusia ini sangat-sangat penting bagi memastikan kehidupan organisma hidup dapat berjalan dengan lancar. Jika sekiranya apa-apa berlaku terhadap sistem saraf manusia, maka kesan buruk akan didapati dan akhirnya mungkin boleh membawa kepada kesakitan yang teruk dan juga kematian. So, kita akan melihat bagaimanakah sistem saraf manusia ini dari segi strukturnya dan juga bagaimana dia menjalankan fungsinya dalam mengawal atur dan mengawal sistem di dalam badan manusia. Jadi kita akan lihat dahulu berkaitan dengan apakah struktur yang membentuk sistem saraf manusia. Struktur yang membentuk sistem saraf manusia. Jadi sistem saraf manusia ini, kalau kita lihat di sini, sistem saraf manusia terbahagi kepada dua jenis. Terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah sistem saraf pusat dan yang kedua adalah sistem saraf periferi. Okey, ada dua jenis. Jadi kalau kita tuliskan sistem saraf manusia. Terbahagi kepada dua, iaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat, tulis sistem saraf pusat sahaja, pusat, dan sistem saraf periferi. Jadi ini kena ingat, dua jenis sistem saraf manusia itu terbahagi kepada dua jenis, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat pula terbahagi kepada dua, iaitu otak. Boleh lihat di sini otak. Dan yang kedua adalah saraf tunjang. Otak dan saraf tunjang. Manakala sistem saraf periferi pula terbahagi kepada dua juga, iaitu saraf kranium dan saraf spina. Saraf spina. Okey. Jadi inilah pembahagian sistem saraf manusia yang perlu kita ketahui. Jadi kalau kita lihat kepada gambar rajah diagram yang diberikan ini, ini adalah bahagian otak yang terletak di dalam tengkorak manusia dan dia membentuk bahagian utama dalam sistem saraf pusat. Dan otak ini pula bersambung dengan tulang belakang dan di dalam tulang belakang inilah mengandungi saraf tunjang. Okey, kemudian daripada otak
Kemudian daripada otak akan keluar saraf-saraf yang dipanggil sebagai saraf kranium. Manakala daripada saraf tunjang, akan keluar apa yang dipanggil sebagai saraf spina. Okey, kedua-dua saraf kranium dan saraf spina ni akan membentuk sistem saraf periferi. Kemudian, untuk mengetahui lebih lanjut, saraf kranium ini terdiri daripada ada sebanyak 12 pasang yang menghubungkan otak dengan organ dalaman. Yang menghubungkan organ dalaman dan juga sistem organ deria. Manakala saraf spina pula menghubungkan saraf daripada saraf tunjang ke otot rangka. Jadi ini yang perlu diingati dalam struktur berkaitan dengan sistem saraf manusia. Inilah kandungan dia yang perlu kita ingat. Seterusnya, kita melihat bagaimanakah sistem saraf manusia ini berfungsi. Jadi secara umumnya kita boleh kata bahawa sistem saraf manusia mengawal dan mengkoordinasikan organ dan bahagian dalam badan sistem manusia. Okey, bagaimana dia menjalankan fungsi tersebut adalah mengikut turutan seperti yang dinyatakan di sini. Yang pertama sekali adalah sistem saraf manusia ini akan mengesan kehadiran rangsangan. Jika ada wujudnya rangsangan, maka sistem ini akan mengesan kehadiran rangsangan tersebut. Selepas rangsangan dikesan, maklumat berkaitan rangsangan itu akan dihantar dalam bentuk impuls saraf. Ke mana? Ke bahagian otak ataupun ke bahagian saraf tunjang. Kemudian, otak ataupun saraf tunjang akan mentafsirkan impuls yang dihasilkan tersebut. Dan kemudian, setelah ditafsirkan, maka ia akan menghasilkan suatu gerak balas yang sesuai. Jadi, ini adalah cara bagaimana fungsi sistem saraf manusia menjalankan tugasnya. Jadi, gambar-gambar yang ada di sini menunjukkan contoh aktiviti harian yang melibatkan pengesanan rangsangan dan penghasilan gerak balas terhadap rangsangan yang dikesan. Contohnya, apabila kita membuat sesuatu kerja, ia melibatkan sistem saraf manusia. Apabila berlakunya bersin, dia melibatkan sistem saraf manusia. Apabila kita membaca buku, berjalan, bergerak, makan, minum dan sebagainya, ia akan melibatkan sistem saraf manusia. Jika sistem saraf manusia tidak berfungsi, maka banyak aktiviti dan pergerakan manusia tidak dapat dilakukan. Seterusnya, kita akan melihat pula kepada jenis-jenis gerak balas. Jadi sini kita akan tengok jenis gerak balas. Bagaimana manusia menghasilkan gerak balas terhadap rangsangan yang diterima. Okey, ada dua jenis. Ada dua jenis gerak balas manusia terhadap rangsangan. Yang pertama dipanggil tindakan terkawal dan yang kedua dipanggil tindakan luar kawal. Jadi ada dua jenis. Dua jenis gerak balas iaitu tindakan terkawal, dan tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal. Okey, so contoh-contoh gerak balas manusia ni boleh ditunjukkan dalam gambar rajah yang diberikan. Yang pertama contoh dia
membaca buku, menarik tangan apabila tersentuh pada objek yang panas, peristalsis yang berlaku di esophagus. Ya. Jadi kalau kita lihat kepada contoh-contoh ini, kita boleh bahagikan dia kepada dua jenis gerak balas, iaitu sama ada gerak balas tindakan terkawal ataupun tindakan luar kawal. Jadi bagaimana kita nak membezakan di antara tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal? Jadi kita akan meneruskan dengan melihat definisi kepada tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Apa yang dimaksudkan tindakan terkawal? Okey, kita boleh lihat di sini. Okey, tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Okey, jadi maksudnya kita boleh kawal tindakan tersebut dan kawalan itu dilakukan oleh otak. Jadi otak yang mengawal, jadi kita boleh buat tindakan itu secara disedari dan dikawal oleh kita, sama ada kita nak buat ataupun tidak buat. Contohnya seperti membaca buku, menulis, bercakap, makan, minum, berjalan, berlari, bersenam dan sebagainya. Jadi apa sahaja tindakan yang boleh kita kawal, maka itu termasuk dalam tindakan terkawal. Dan tindakan terkawal ini akan melibatkan otak. Salah satu bahagian daripada sistem saraf pusat. Jadi apabila anggota badan kita mengesar rangsangan, maka impuls akan dihasilkan dan dihantar ke otak. Otak akan mentafsirkan impuls tersebut dan seterusnya menghasilkan gerak balas pada efektor. Itu adalah bagaimana tindakan terkawal. Bagaimana pula dengan tindakan luar kawal? Tindakan luar kawal adalah tindakan yang kita tidak dapat kawal berlakunya sesuatu tindakan itu. Iaitu tanpa disedari dia berlaku ataupun terlebih dahulu kita dapat fikirkan apa yang akan dilakukan. Jadi maksudnya tindakan luar kawal itu tidak mampu dikawal oleh manusia itu sendiri. Dan tindakan luar kawal ini terbahagi kepada dua. Ada dua jenis. Dua jenis ini berdasarkan kepada tempat bagaimana tindakan luar kawal ini dikawal. Okey, tindakan tu melibatkan yang pertama bahagian otak, iaitu bahagian medulla oblongata. Manakala yang selain itu melibatkan sistem saraf. Dan yang melibatkan sistem saraf ini dipanggil secara spesifiknya sebagai tindakan refleks. Ia tidak melibatkan otak. Jadi tindakan luar kawal yang melibatkan otak iaitu melibatkan medulla oblongata adalah contohnya denyutan jantung, pernafasan, peristalsis, rembesan alio. Semua ini berlaku tanpa dapat kita kawal dan dia melibatkan otak. Iaitu bahagian spesifik dinamakan medulla oblongata. Manakala tindakan refleks ini yang melibatkan saraf tunjang tanpa melibatkan otak, contohnya kalau kita tangan tersentuh objek yang panas, kita akan menarik dengan serta-merta. Ataupun apabila terpijak benda yang tajam, kita akan menarik kaki kita dengan serta-merta. Dan contoh lain pula, apabila habuk masuk ke dalam hidung, kita akan refleks atau serta-merta kita akan bersin akibat daripada habuk yang masuk ke dalam hidung. Jadi ini adalah merupakan tindakan refleks. Refleks. Jadi bila tindakan itu adalah tindakan refleks, maka dia melibatkan saraf tunjang. Jadi bagaimana? Gambar rajas terus ini akan menerangkan bagaimana tindakan refleks itu berlaku. Dia tidak melibatkan otak, dia hanya melibatkan saraf tunjang. Apabila tangan yang mempunyai reseptor tersentuh objek yang panas, maka dia akan menghasilkan impuls dalam saraf. Seterusnya, impuls itu akan dibawa oleh saraf pergi ke saraf tunjang. Kemudian dari saraf tunjang akan menghasilkan gerak balas dalam bentuk impuls juga dan dihantar kepada efektor, contohnya otot. Otot merupakan salah satu efektor, iaitu kesan daripada gerak balas yang akan dibuat. Jadi apabila otot menerima impuls daripada saraf tunjang, maka otot akan menarik tangan tadi yang tersentuh objek yang panas dengan tujuan untuk memastikan tangan atau jari yang tersentuh objek panas itu tidak mengalami kecederaan. Jadi
Jadi inilah apa yang dikatakan sebagai tindakan refleks. Ya. Jadi mengapa tindakan-tindakan yang melibatkan sistem saraf manusia ini sangat penting dalam kehidupan seharian? Ia sangat penting seperti mana yang telah diterangkan tadi sebab ia mengawal dan mengkoordinasikan organ dan bahagian badan manusia. Ya. Jadi kalau sekiranya organ dan bahagian badan manusia tidak dapat dikawal, maka badan tidak dapat menjalankan proses dalam badan seperti pernafasan dan aktiviti-aktiviti harian yang lain. Dan jika sekiranya sistem saraf ini terjejas, maka seorang itu akan boleh mengalami lumpuh sama ada sementara ataupun lumpuh keseluruhan. Ya, contohnya, kalau saraf dalam otot kaki atau tangan terjejas, seorang itu akan menghadapi masalah untuk menggerakkan kakinya ataupun tangannya. Dan kalau yang lebih serius akan menyebabkan seorang itu terpaksa bergantung kepada mesin untuk melakukan proses-proses fisiologi yang lain seperti pernafasan ataupun denyutan jantung. Oleh sebab itulah kita perlu menghargai kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan sistem saraf ini yang boleh digunakan untuk tubuh badan manusia bagi menjalankan aktiviti harian bagi sesuatu organisma hidup itu, terutama sekali manusia. Jadi itulah dia penerangan sedikit berkaitan dengan sistem saraf manusia. Ya. Dan seterusnya yang terakhir, apa yang perlu kamu buat adalah dengan melakukan menjawab latihan praktis formatif 1.1 ini, diminta untuk menjawab keempat-empat soalan yang diberikan di sini. Tuliskan soalan dan jawapannya di bahagian bawah setiap soalan di dalam buku latihan masing-masing. Pastikan indeks ditulis terlebih dahulu beserta tarikh latihan dan pengajaran ini dilakukan. Jadi sampai di situ dahulu dan diharapkan semua dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Dan jika sekiranya ada sebarang masalah, boleh berhubung dengan cikgu untuk bertanyakan berkaitan dengan tajuk yang telah kita bincangkan ini. Jadi sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.